Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala. Pada petang ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook. Kita sambung perbincangan kita daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Kita rujuk kitab Fathul Bari Syarah Al-Bukhari. Dan pada hari ini insya-Allah kita masuk hadis yang ke-5 ke-6. Ini hadis yang ke-6. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ni diberkati oleh Allah Subhanahu taala insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang semalam, kita baca hadis yang kelima, cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam gopoh untuk mengingat Al-Quran yang diajar oleh Jibril alaihissalam kepada baginda. Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab sifat gopoh tersebut dengan kata Allah Taala, la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih. Jangan kamu menggerakkan lidah kamu dengan gopoh. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengikut apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca selesai daripada dibaca oleh Jibril alaihissalam. Maksudnya Jibril alaihissalam diajar Al-Quran, dibaca sampai habis. Lepas habis barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca. Dan apabila ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Abbas, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibril istama'a fa idzan talaqa Jibrilu qara'ahu an-nabiyyu kama qara'ahu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yang apabila Jibril alaihissalam datang membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Nabi dengar sahaja. Fa idzan talaqa Jibril qara'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu. Bila Jibril alaihissalam selesai membaca dan pergi, barulah Nabi Muhammad SAW membaca, dan bacaan Nabi itu sebiji macam yang dibaca oleh Jibril alaihissalam. Itu kita bincang dalam rancangan kita semalam. Pada hari ini insya-Allah kita masuk hadis. Hadis ni pendek sebab esok kita akan jumpa satu hadis yang ke-7. Itu terlalu panjang. Hadis cerita tentang Abu Sufyan berhadapan dengan Raja Herakla. Kita panggil Hiklis. Dan orang Arab sebut Herakla. Itu panjang cerita tu insya-Allah. Itu esok lah. Panjang sangat. Yang tengok dalam ni pun sampai 2 muka surat. Cerita berkenaan dengan hadis tersebut je. Hari ni kita baca hadis yang pendek insya-Allah. Baik. Haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an Az-Zuhri qala wa haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus wa Ma'mar Ani Zuhri wa nahwahu qala akhbarani Ubaidillah bin Abdillah bin Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'ana fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihi al-mursalah. Rawahul Bukhari. Daripada Abdan berkata, Abdan ni guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Nama penuh dia Abdullah bin Osman Al-Maruzi. Abdullah bin Osman Al-Maruzi, tu nama betul dia lah. Cuma orang panggil dia Abdan. Abdan ni maksudnya hamba. Dia ni belajar daripada guru yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni terkenal tabi'in. Pada zaman dahulu ada seorang ulama hebat terkenal namanya Abdullah bin Mubarak. Kalau kita bisa dengar orang kata laulal isnada la qala man syaa ma syaa, orang yang cakap tu adalah Abdullah bin Mubarak. Dia kata barang siapa kalau tak kerana sanad, maka sudah pasti manusia akan bercakap sesuka hatinya. Perkataan itu ambil daripada Abdullah bin Mubarak. Dan rupa-rupa Abdullah bin Mubarak ni, Abdullah bin Mubarak ini, dia ni adalah guru kepada guru Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari belajar dengan Abdan, ataupun nama dia Abdullah bin Osman Al-Maruzi. Dan guru Imam Ghazali, Imam Al-Bukhari ni dia belajar daripada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni terkenal lah. Dan Abdullah bin Mubarak kata, qala akhbarana, berkata kepada kami Yunus, Yunus an Az-Zuhri. Dia sebut kat sini Kalau kita tengok dekat sini dia ada dua riwayat.
Yang pertama dia sebut Yunus, satu lagi dia sebut Yunus dan Ma'mar. Jadi dua lah. Kita baca dulu. Akhbarana Abdullah bin Mubarak qala akhbarana Yunus, menceritakan kepada kami Yunus daripada Az-Zuhri, berkata telah menceritakan kepada kami Bishrun bin Muhammad qala akhbarana Abdullah, berkata kepada kami Abdullah. Jadi ada dua kat sini iaitu Abdullah bin Mubarak diambil daripada Yunus. Ada pula satu lagi riwayat Abdullah ni diambil daripada Yunus dan juga Ma'mar. Ada satu riwayat Abdullah ni ambil daripada seorang sahaja, gurunya namanya Yunus. Ada satu lagi riwayat Abdullah ni diambil daripada dua orang gurunya, iaitu Yunus dan juga Ma'mar. Jadi sebut kat sinilah. Cuba apa perbezaan dia? Perbezaannya apabila dia ambil hadis daripada Yunus, dia ambil dengan lafaz. Tetapi bila dia ambil hadis daripada Ma'mar, dia ambil dengan makna. Dalam hadis ni bila riwayat, dia ada dua. Satu dengan lafaz, maksudnya dia dengar begitulah lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tali menali sampai dekat kita. Ada satu lagi ni, ada guru hadis tu, dia dengar hadis, dia tahu hadis, tetapi bila diriwayatkan, dia tidak guna lafaz Nabi, dia guna lafaz dia. Tapi makna dia tak lari. Dia ada orang macam tu. Jadi Ma'mar ni bila diriwayatkan hadis, dia tak guna lafaz biji-biji yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila diriwayatkan hadis, dia hanya meriwayatkan dengan makna begitu. Macam kita pernah dengar orang kata au kama qala nabi, au kama qal, au kama qal. Au kama qal tu maksudnya riwayat dengan makna dah tu. Dia sebut qala Rasulullah bla 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 au kama qal, ataupun seperti mana yang Nabi Muhammad cakap. Jadi bila dia kata macam tu maksudnya dia riwayatkan itu dengan makna, bukan lafaz yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Antara perawi hadis, antara guru hadis pada zaman dahulu yang juga riwayatkan hadis, yang suka riwayatkan hadis dengan makna ni adalah Ma'mar. Dan rupa-rupa Abdullah bin Mubarak ni dia ambil daripada guru dia, satu dengan lafaz, satu lagi dengan makna. Guru yang dia ambil dengan lafaz itu namanya Yusuf, dan satu lagi guru yang bernama Ma'mar, dia ambil hadis daripada Ma'mar itu secara makna. Dan kedua-dua itu dia ambil daripada guru yang samalah, Az-Zuhri. Jadi cerita ini, dua murid ini dia dengar seorang guru nama Zuhri meriwayatkan hadis. Cumanya Yunus ni dia cerita betul-betul lafaz tu guru. Adapun Ma'mar tadi tak, dia guna makna saja. Tu beza je lah. Ni penting juga ni, wacana ni penting. Dia kalau dalam perbincangan ulama mazhab, kalau sekiranya hadis itu diriwayatkan secara makna, bukan dengan lafaz, pada pandangan Hanafi, hadis itu tidak boleh diterima. Hadis itu tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hujah jika hadis itu diriwayatkan secara makna. Kecuali kalau guru yang kecuali perawi hadis yang riwayatkan makna itu dia ni orang faqih, dia ni orang alim. Kalau sekadar tahu hadis, cerita dekat orang, lepas tu dia tak faqih dan dia riwayatkan secara makna, hadis tu tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hujah mengikut pandangan mazhab Hanafi. Mazhab lain tak jadi isu lah. Yang jadi masalah ni pada mazhab Hanafi sahaja begitu. Baik. Sambung. Dia kata qala akhbarani Ubaidillah bin Abdullah. Ubaidillah bin Abdullah ni nama penuhnya Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Kita bisa dengar nama sahabat nama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni dia ada adik-beradik nama Utbah bin Mas'ud. Tu adik-beradik dia. Jadi Utbah bin Mas'ud ni, adik-beradik dia ni ada anak nama Abdullah, lepas tu ada pula anak nama Ubaidillah. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Jadi kita boleh kata dia ni cucu saudara kot. Cucu saudara kepada Abdullah bin Mas'ud. Ni. Dia ni terkenal kalau kita baca dalam hadis cukup terkenal ni. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Jadi dia ni tabi'in Dan tabi'in ni diambil daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tu cerita puan hadis lah. Jadi Abdullah bin Abbas, kita tahulah, kita dah cerita dah sebelum ni. Abdullah bin Abbas ni sahabat Nabi, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia masa Nabi hijrah ke Madinah, masa tu umur dia baru 3 tahun. 3 tahun, budak lagi lah, budak kecil je ni. Dia ni sepupu Nabi dan juga sepupu Nabi dan sahabat Nabi, terkenal dengan ilmu. Dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Dia kata dalam ramai-ramai manusia ni yang aku jumpa, aku dapati Nabi Muhammad SAW ni manusia yang cukup pemurah. Nabi ni cukup pemurah. Kalau kita tengok dalam syarah, dia sebut wa makna ajwadan nas aksaran nasi judan. Manusia yang paling dalam ramai-ramai manusia, dialah yang paling pemurah. Tu masuk dia. Wal judu al kiram wa huwa min sifatil mahmudah. Sifat pemurah dermawan ini itu sifat-sifat terpuji. Waqad akhraja at-Tirmizi min hadis Sa'ad rafa'ahu innallaha jawadun yuhibbul jud. Al hadis.
Dalam riwayat Imam At-Tirmizi daripada perawi yang bernama Sa'ad, dan dia mengatakan Nabi Muhammad SAW, dia mengangkat hadis ni kepada Nabi, yang mana Nabi Muhammad dia kata Allah Ta'ala itu pemurah, Allah Ta'ala itu dermawan, dan Allah Ta'ala suka kepada orang yang dermawan. Allah Ta'ala suka begitu. Al-hadis. Walahu fi hadisin Anas rafa'ahu ana ajwadu waladi Adam wa ajwaduhum ba'di rajulun alima ilman fanashira ilmah. Fanashara ilmah. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW ada berkata, kata Nabi, ana ajwadu waladi Adam. Dalam ramai-ramai anak Adam ni, yang paling pemurah ni aku, kata Nabi SAW. Wa ajwaduhum ba'di, dan orang anak-anak Adam yang pemurah selepas daripada aku tu adalah rajulun alima ilman fanashara ilmahu. Orang yang ada ilmu, lepas tu dia sebarkan ilmu dia. Tu kata Nabi Muhammad SAW. Kita ada ilmu, lepas tu kita nak cerita ke orang. Kita seronok sampaikan ilmu kepada orang. Itu tu adalah orang yang pemurah. Itu kata Nabi SAW. Wa rajulun jada binafsihi fi sabilillah. Orang yang dia ni pemurah dengan membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT. Orang sentiasa berada dalam jalan Allah Ta'ala, orang itu adalah orang yang pemurah. Itu kata Nabi SAW. Hadis ni ada sedikit perkritikan lah. Bukan, ulama tak sepakat dalam menyatakan kesahihannya. Dia sebut wa fi sanadihi maqalun. Dalam sanad tu ada sikit maqal. Maqal ni ada orang duk bercakap. Kalau jemaah kita ni maqalnya ada orang duk bercakap. Maksudnya adalah ada orang kata okey, ada orang kata tak okey. Tak apalah. Lepas tu di dalam riwayat yang lain, an Anas kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asja'un nasi wa ajwadun nasi. Dalam hadis yang lain, Anas bin Malik kata Nabi Muhammad SAW ni manusia yang paling berani. Kalau pergi perang tu, tengok yang paling berani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, manusia yang paling dermawan ni, kata Anas bin Malik, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallam. Okey, kita tengok sini balik. Jadi cerita dia, Abdullah bin Abbas dia bagi tahu Nabi Muhammad SAW ni orang yang cukup pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku di dalam bulan Ramadan. Bila berlaku dalam Ramadan, Nabi lagi pemurah. Jadi dermawan Nabi SAW, belanja orang lah apa tu, kalau hari lain tu belanja dah. Tapi bila datang bulan Ramadan, itu lagi serius. Nabi sallallahu alaihi wasallam dermawan, dermawan itu. Hina yalqahu Jibril, iaitu ketika baginda Nabi SAW berjumpa dengan Jibril. Dia sebut cerita tentang Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Jibril. Kata dia kata, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Pada bulan Ramadan tu, tiap-tiap malam Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Jibril. Tiap-tiap malam. Nabi Muhammad jumpa Jibril pada bulan Ramadan pada tiap-tiap malam. Fayudarisuhu al-Qur'ana. Ni poin hadis lah sebenarnya, iaitu kedua-dua itu saling belajar Quran. Maksudnya Nabi Muhammad baca, Jibril dengar, Jibril tegur kalau sekiranya bacaan Nabi ada kesilapan, gitu. Itu dilakukanlah. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihi al mursalah. Jadi dengan sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling pemurah dalam melakukan kebaikan. Dan cepatnya baginda salam dalam melakukan kebaikan itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Angin yang bertiup tu cepat. Nabi Muhammad menderma itu lebih cepat daripada itu. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia jadi pemurah itu sebab dia nak memudahkan untuk dia betul bacaan Al-Quran dia, gitu. Nabi Muhammad SAW ni dia betulkan bacaan Quran dengan Jibril. Jadi disebabkan dia nak lagi berkat Allah Ta'ala bagi pada dia supaya bacaan Quran dia lagi baik. Caranya adalah dia infak, dia banyak sedekah. Dia jadi pemurah tu nak ambil keberkatan. Dengan itu menyebabkan dia boleh baca Quran dengan baik. Gitu. Kita tengok dalam syarah, dia kata fayudarisuhu al-Quran. Qila al-hikmatu fihi anna mudarasatal Qur'ani tajaddada lahu al-ahdu bimazidin ghanyi nafsi wal ghanyi sababul jud. Dia kata hikmah mudarasah Al-Quran, mengulang-ulang Quran, berulang kaji Al-Quran dengan Jibril itu adalah untuk menambahkan kekayaan jiwa. Kaya ni ada dua, satu kaya jiwa, satu lagi kaya harta kan. Nak bagi kaya jiwa, jiwa kita kaya. Ada orang tu kaya tapi kedekut. Maksudnya dia kaya harta tapi jiwa dia kedekut. Yang ada pula orang tu tak kaya, duit tak banyak tapi rajin infak. Bermaksud dia tu kaya jiwa tapi tidak kaya harta. Jadi yang dikatakan kita mudarasatul Quran, kita ulang-ulang kaji Quran itu, lepas tu kita infak sebab nak menggambarkan kekayaan jiwa. Jadi dia kata wal ghaniyyu sababul jud, dan kekayaan jiwa itulah penyebab kepada kita jadi dermawan.
Kan hati kita kalau baik, maka kita derma. Derma itu menggambarkan hati yang dermawan, begitu. Wal judu fi syar'i i'ta'un ma yanbaghi lima yanbaghi. Yang dikatakan dermawan itu apa? Kalau kita jadi penderma, kita dermawan, maksud dia apa? Dia kata dari sudut syarak, jud itu, yang dikatakan dermawan itu adalah i'ta' ma yanbaghi lima yanbaghi. Memberikan satu yang patut kepada orang yang patut. Orang tu patut dengan RM2, kita bagi RM2. Orang tu patut RM20, kita bagi RM20. Orang tu patut RM2, kita bagi RM20. Itu tak betul. Itu bukan jud. Maksudnya, kita memberi kepada orang itu mengikut kesesuaian dia. Gitu. Yang tu dikatakan sebagai al-jud, dermawan. Gitu. Wahuwa a'ammun minas sadaqah. Dia lebih umum daripada sedekah lah. Sedekah ni kita bagi je. Tak kira banyak, sikit, sesuai, tak sesuai. Tapi bila sebut jud, bila sebut jud ataupun dermawan, dia jud ni asal pada kalimah jayyid. Kita bisa dengar orang sebut jayyid, jidan, jayyid. Jayyid tu jud lah, kalimah yang sama lah tu, kan, begitu. Wa aidan fa Ramadan musimul khairat. Apatah lagi Ramadan itu adalah bulan-bulan melakukan kebaikan. Dalam banyak-banyak bulan kita memang buat kebaikan, tapi bulan yang digalakkan sangat kita buat kebaikan ini pada bulan Ramadan. Tu kata hadis. Jadi kita nampak Nabi Muhammad SAW bulan Ramadan dia rajin infak. Sebab di situ ada satu faktor, iaitu Nabi SAW ni mudarasatul Quran. Dia belajar Quran dengan Jibril AS. Gitu. Baik. Dalam hadis ni disebut al-mursalah. Nabi SAW ni cepat menderma itu lebih cepat daripada angin yang bertiup. Jadi angin bertiup tu cepat dah. Rupanya Nabi Muhammad dalam bab derma lagi cepat daripada angin. Dia kata ail mutlaqah, yakni annahu fil isra'i bil jud asra'a minar rih. Maksudnya adalah Nabi Muhammad ni cepat dalam menderma itu lebih cepat daripada angin yang bertiup. Itu maksud dia. Wa abbara bil mursalah isyaratun ila dawami hububiha birahmah. Kenapa diumpamakan dengan angin yang bertiup? Satu soalan juga. Kenapa disebut dalam hadis ni Nabi Muhammad SAW lebih cepat menderma daripada angin yang bertiup? Bermaksud nak bagi tahu kalau angin tu bertiup itu gambaran rahmat. Kita tengah panas angin tiup, jadi kita rasa seronok kan, kita rasa tenang, kita rasa selesa. Maka rahmat itu kalau kita derma pada orang, orang pun akan dapatlah keselesaan itu. Tu maksud dia begitu. Wa waqa'a inda Ahmad fi akhir hadzal hadis la yus'ala syai'an illa a'tahu. Nabi Muhammad ni orang tak sempat diminta, dia dah bagi dah. Orang tu nak minta, tapi orang tu tak sempat minta, dia dah bagilah. Itu Nabi SAW. Itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita tengok dalam riwayat, dalam perkataan lain, qala an-Nawawi fil hadisi fawaidun. Ni apa pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ni yang dikomentarkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Dia kata minha al-haisu 'alal jud fi kulli waqtin. Hadis ni nak gambarkan kepada kita galakan untuk kita dermawan pada tiap-tiap waktu. Bila-bila pun kita kena ada sifat dermawan. Wa minha az-ziyadatu fi Ramadan wa 'inda al-ijtima' bi ahli salah. Di antara lain yang kita boleh ambil dari pengajaran daripada hadis ni adalah kita menambah kekuatan ibadat kita dalam bulan Ramadan. Bulan lain buat ibadat dah, Ramadan ni kita tambah sikit, kuat lagi. Begitu juga wa indal ijtima'i bi ahli salah. Begitu juga kita ni kena rajin duduk bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Nabi Muhammad SAW suka duduk dengan Jibril, maka kita pun kena rajin-rajin duduk dengan orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Wa fihi ziyaratu as-salahai wa ahli khair. Antaranya adalah kita rajin ziarah orang-orang soleh dan juga kita ziarah orang-orang yang melakukan kebajikan. Kawanlah dengan orang kebajikan. Wa istihbabu al-iktsari min al-qiraati fi Ramadan wa kaunuha afdalun min sairil adhkar. Begitu juga dalam bulan Ramadan itu digalakkan kita banyak membaca Al-Quran. Bulan lain pun baca dah Quran, tapi bulan Ramadan kena lebih banyak baca Quran. Wa kaunuhu afdalun min sairil adhkar, kerana baca Quran dalam bulan Ramadan itu lebih afdal berbanding kita baca semua zikir-zikir. Baca zikir itu afdal dah, baca Quran lagi afdal lah, sebab Al-Quran itulah sebaik-baik zikir. Qultu, kata Imam Ibn Hajar Asqalani, wa fihi isyaratun ila anna ibtida'a nuzulil Quran kana fi syahr Ramadan. Yang duk sungguh sangat ni Nabi Muhammad ni baca Quran dengan Jibril pada bulan Ramadan ni, kenapa? Kata dia sebab hadis ni memberi isyarat secara tak langsung bahawasanya permulaan turun Quran ni berlaku pada bulan Ramadan. Quran tu bulan Ramadan.
kita panggil apa, hari nuzul Quran dia panggil kan. Bulan Ramadan tu ada satu tarikh dia panggil nuzul Quran. Tu bulan Ramadan lah tu. Li'annahu nuzulahu ila sama'id dunya jumlatan wahidatan. Yang dikatakan turun Quran pada bulan Ramadan itu iaitu diturun Quran di sisi Allah Taala sampai ke langit dunia. Sebiji stokor. Yang Allah Taala sebut apa Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu kat langit dunia kan. Daripada Allah Ta'ala turun Quran kepada Lauh Mahfuz itu sekali tu, yang tu berlaku pada bulan Ramadan. Tu cerita hadis tu begitu. Habis. Okey. Habis. Babu haddatsana Abu Al-Yaman Al-Hakamu bin Nafi' qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri. Itu insya-Allah kita baca esoklah, kalau tak ada apa-apa esok insya-Allah kita baca. Hadis tu panjanglah. Hadis tu panjang kan. Dia cerita tentang Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Raja Hikraklis. InsyaAllah kita bincang esok insyaAllah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, kita tengok ada soalan. Siapa nak tanya soalan? Okey, tak ada, cukuplah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.